Tuan-tuan, Israel telah diserang oleh tentera cyber Rusia sehingga melumpuhkan sistem amaran emergensi, dan ini mungkin punca utama Israel gagal mengesan serangan roket dan serangan darat yang dilakukan oleh pejuang Hamas. Tuan-tuan, antara kumpulan hackers yang terlibat dalam serangan ke atas Israel termasuk Killnet dari Rusia, Anonymous Sudan, Cyber Avengers, Ghost of Palestine dari Gaza, dan Garuna dari India. Tuan-tuan, apakah taktik yang digunakan pakai oleh tentera cyber Rusia? Satu kumpulan cyber bernama Storm 1133. Mereka telah menyerang syarikat-syarikat tenaga, syarikat pertahanan, syarikat telekomunikasi di Israel. Mereka telah menggunakan aplikasi yang dikenali sebagai DDoS, Distributed Denial of Service. Mereka menyamar sebagai software developers dan telah menyerang laman sesawang website kerajaan Israel. Website ini telah dibanjiri dengan pelbagai laluan trafik sehingga sistem komputer gagal berfungsi, tuan-tuan. Tuan-tuan, apakah sebab-sebab hackers Rusia dan negara lain menyerang Israel? Pertama, kerana Israel telah menyokong Ukraine semasa Rusia menyerang Ukraine, maka sudah pastilah hackers Killnet yang pro kerajaan Rusia sudah pasti menyerang Israel sebagai tindak balas. Dan yang kedua, mereka menganggap Israel melaksanakan dasar apartheid ke atas penduduk Palestin dan telah melanggar hak asasi manusia, violation of human rights on the Palestinians. Begitu juga penempatan haram yang dilakukan oleh penduduk Israel ke atas tanah yang dimiliki oleh penduduk Palestin. Dan dalam kegairahan serangan hackers ini, Persatuan Red Cross International telah mengeluarkan amaran bahawa pertama, jangan jadikan orang awam sebagai serangan hackers. Pertama. Kedua, tidak boleh serang hospital atau fasiliti masyarakat. Dan ketiga, semasa hackers menyerang kemudahan ketenteraan, kena elakkan kemusnahan kepada orang awam. Dalam pada itu, tuan-tuan, ini ada berita terbaru, iaitu pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov. Dia mengatakan sokongan pejuang Chechens kepada Palestin, dan mereka bersedia turun ke Gaza untuk mempertahankan keselamatan penduduk Palestin. Ini bermakna sekiranya berlaku serangan darat oleh tentera Israel, sudah tentu mereka bukan sahaja bertempur dengan pejuang Hamas, juga bertempur dengan pejuang Chechens, dengan Hezbollah, dengan Al-Sahab, dan juga dengan tentera Taliban. Dan dengan khabar tentera Taliban akan bawa senjata US yang mereka rampas di Afghanistan apabila Amerika mengundur daripada Afghanistan. Banyak kelengkapan perang yang tinggal di Kabul. Dan ini semua Taliban akan bawa turun ke medan perang di Gaza. Dan semalam ada berita melaporkan Israel telah meletakkan hampir 300 anggota tentera, iaitu bersama dengan 35 batalion di sempadan Gaza. Artinya, menunggu masa yang sesuai untuk melancarkan serangan darat. Dan ada khabar Amerika akan mengantar penasihat tentera bagi membantu Israel. Sekiranya ini berlaku, kalau benarlah tentera Amerika turun ke Israel, bertempur di Gaza, maka konflik di Gaza akan menjadi besar. Rusia akan bantu Israel, akan bantu Hamas, Iran akan bantu Hamas, maka perang di Gaza
akan merebak menjadi perang antara kuasa-kuasa besar, ya. Maka hantu Vietnam kembali ke Gaza. The ghost of the Vietnam War comes back to Gaza dengan adanya campur tangan Amerika dan Rusia seperti apa yang telah berlaku di Vietnam 25 tahun yang lalu. Itulah sahaja yang nak saya ulaskan. Saya akan bawa berita terkini apa yang berlaku di Gaza dari masa ke semasa, ya. InsyaAllah malam besok saya akan buat live tentang apa yang berlaku di Gaza terkini, ya. Laporan terkini. Sekian. Salam sejahtera.